Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral, tingkatan 3, unit yang ke-10, hidup beradab cerminan diri. Dalam unit ini, murid belajar tentang yang pertama, adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Yang kedua, membanding beza adab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Yang ketiga, kepentingan adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Yang keempat, kesan sekiranya tidak beradab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Yang kelima, perasaan apabila adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi dipatuhi. Dan yang terakhir, amalan beradab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Baiklah, cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama nilai kesederhanaan, yang kedua nilai hemah tinggi, yang ketiga nilai kerajinan, yang keempat nilai hormat dan yang kelima nilai harga diri. Setiap majlis mempunyai adab yang tersendiri. Adab merujuk tingkah laku yang baik dan tutur kata yang sopan. Adab juga mencerminkan peribadi, identiti dan personaliti seseorang. Adab seperti berpakaian, makan dan bercakap perlu dijaga tidak kira dalam majlis rasmi atau tidak rasmi. So, dalam topik kali ini, murid akan belajar apa adab-adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. So, sebelum itu kita akan tengok dulu apa perbezaan antara majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, yang pertama kita pergi majlis rasmi dahulu. Okey, majlis rasmi ni dianjurkan oleh pihak kerajaan atau pihak swasta, di mana tata cara dan protokol yang ditetapkan perlu dipatuhi. Tengok contoh S2 adalah majlis anugerah kecemerlangan. Okey, kalau tengok pakaian pada majlis tersebut adalah pakaian formal. Okey, ini majlis contoh majlis rasmi. Kita pergi kepada majlis tidak rasmi. Okey, di mana majlis tidak rasmi ni suasananya lebih santai dan tata cara yang disusun oleh penganjur tidak terlalu ketat. Maksudnya lebih santai berbanding dengan majlis rasmi. Okey, tidak terlalu ketat. Contoh makan malam ataupun jamuan makan. Oleh itu, setiap individu perlu peka dalam setiap majlis yang dihadiri. Jadi, kalau awak dijemput menghadiri ke mana-mana majlis, pastikan awak pekalah sama ada majlis tersebut majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Itu sangat penting. Okey, peraturan yang ditetapkan dalam sesuatu majlis juga perlu dipatuhi. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan antara adab dalam majlis rasmi dengan tidak rasmi yang perlu diketahui. Okey, ini kita tengok banding beza adab majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, saya letakkan di dalam table ataupun jadual. Okey, persamaan di antara majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Okey, dari segi adab berpakaian, kedua-dua persamaan dia kena pakaian sopan. Sebabnya biasanya majlis ni kita akan berjumpa dengan orang ramai. Jadi kita perlulah berpakaian sopan. Tidak boleh berpakaian seperti kita di rumah. Sebaliknya lebih kemas dan sopan lah. Okey, dari segi adab makan, sama juga perlu mengambil makanan dengan sopan. Sebab kita berada di majlis keramaian. Ada orang ramai, bukan kita sahaja di tempat di situ. Okey, sebaliknya ada orang ramai, jadi kita perlulah beradab semasa makan. Okey, itu persamaan. Yang seterusnya saya nak tunjukkan perbezaan antara majlis rasmi dengan majlis tidak rasmi. Okey, yang pertama dari adab berpakaian.
Ini sangat-sangat penting lah yang perlu diambil kira oleh kita kalau kita nak menghadiri mana-mana majlis. Okey, majlis rasmi dari segi adab berpakaian, kita kena mematuhi etika pakaian yang telah ditetapkan. Biasanya kalau majlis rasmi ni kita akan dapat kad jemputan, dan dalam kad jemputan tu biasanya dia akan tulis pakaian formal, protokol pakaian macam mana. Formal ke, ada pakaian bertema ke, tapi biasanya kalau majlis rasmi adalah pakaian formal. Okey, manakala majlis tidak rasmi mengikut kesesuaian majlis lah. Kadang-kadang dia buat dekat kedai biasa je, jadi santai-santai sajalah pakaian, t-shirt dan juga seluar jeans mungkin, ataupun t-shirt dan juga seluar slack, lebih semi formal. Okey. Alright, perbezaan kedua dari segi adab makan. Okey, kalau majlis rasmi biasanya kita akan adakan di dewan besar ataupun di hotel-hotel terkemuka. Jadi dia punya adab tu, kalau majlis rasmi, memegang sudu dengan tangan kanan dan memegang garpu dengan tangan kiri. Ini adalah protokol makan pada majlis rasmi. Nak tak nak awak kena ikut. Okey, sebab biasanya kalau awak makan, kadang-kadang awak makan pakai tangan dekat majlis rasmi tu, nampak tak cantik lah majlis tersebut. Okey. Manakala majlis tidak rasmi pula, boleh gunakan tangan atau cara yang sesuai. Ini sebab tadi saya kata majlis tidak rasmi ni dia lebih santai. Jadi kita tak terlalu terikat dengan protokol dan juga tata cara. Okey. Dan yang terakhir dari segi adab bercakap. Kalau majlis rasmi, kita kena bercakap apabila perlu sahaja. Biasanya majlis rasmi ni akan dirasmikan oleh VVIP ataupun dihadiri oleh tetamu-tetamu terhormat. Okey, berbeza dengan majlis tidak rasmi, bebas bercakap dengan sesiapa sahaja. Sebab kalau contoh awak dalam majlis rasmi, tiba-tiba awak berbual dengan rakan sebelah macam dekat kedai makan, jadi menimbulkan ketidakselesaan lah dari segi tetamu-tetamu yang hadir. Okey, so kena alert perbezaan dan persamaan kedua-dua majlis ini. Okey. Hal ini menunjukkan bahawa adab perlu diikuti dan dihormati sama ada dalam majlis rasmi atau tidak rasmi. Identiti individu akan terselah melalui perlakuan beradab yang ditonjolkan dalam sesuatu majlis. Macam tadi saya katakan, kalau orang lain semua pakai sudu dengan garpu, tiba-tiba awak pakai tangan, jadi tak sedap lah orang tengok kat situ. Sama juga macam orang lain semua senyap, tiba-tiba tengah dengar ucapan, tiba-tiba awak bising dekat dengan orang sebelah. Jadi tak manis lah orang tengok, sebab itu adalah majlis rasmi. Baik, kita akan teruskan. Sekiranya adab dipatuhi, atur cara majlis rasmi atau tidak rasmi akan berjalan dengan lancar. Oleh itu, semua pihak perlu mengetahui kepentingan adab dan peranan mereka. Okey, kita tengok adab, kepentingan adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Kenapa kita perlu menjaga adab dalam mana-mana majlis, sama ada majlis rasmi ataupun majlis tidak rasmi? Okey, kita tengok yang pertama, supaya majlis berjalan lancar. Di mana pengacara majlis berucap dengan sopan dan juga masa dipatuhi mengikut atur cara majlis. Sebab tu saya kata kalau majlis-majlis rasmi ni biasanya awak akan dapat kad jemputan, dan kad jemputan tu biasanya dia akan tulis atur cara majlis. Pukul berapa mula, pukul berapa habis. Jadi awak kenalah mematuhi atur cara yang telah ditetapkan. Okey, kepentingan kedua, imej penganjur dan tetamu terpelihara. Di mana penganjur menerima semua tetamu dengan sopan, manakala tetamu pula berpakaian sopan dan bertegur sapa dengan penganjur. So sama-sama mematuhi etika lah. Yang ketiga, disiplin diri dapat dibentuk. Di mana tetamu duduk dengan sopan, tetamu bercakap apabila perlu. Ini juga membentuk
disiplin lah seseorang, individu tersebut. Okey, seterusnya majlis berjalan dengan sempurna. Warga emas diberi keutamaan tempat duduk. Masalah yang timbul diselesaikan dengan segera. Ini perlu ditanganilah semasa majlis dijalankan. Okey, dan yang terakhir, atur cara majlis mengikut jadual. Itu tadi saya kata dalam kad jemputan biasanya ada atur cara majlis. Pukul berapa mula, pukul berapa habis. So, penganjur menyempurnakan majlis dengan baik, dan bila majlis yang dijalankan tu dengan tersusun cantik, tetamu akan menghargai perjalanan majlis yang lancar. Dua-dua pihak mendapat kelebihan lah apabila sama-sama mematuhi adab dalam sesebuah majlis. Sebaliknya, adab yang tidak dijaga akan menimbulkan kesan yang kurang senang kepada semua pihak. Kita akan tengok kesan sekiranya tidak beradab dalam majlis rasmi atau tidak rasmi. Kesannya bukan kepada diri kita sahaja, tetapi juga kepada orang lain. Orang lain tu siapa? Tetamu, penganjur. Kita tengok. Yang pertama, atur cara majlis tidak berjalan lancar. Macam tadi saya kata, atur cara majlis pukul 2.30, tapi awak datang pukul 3. Jadi tidak lancar lah. Sepatutnya majlis boleh start pukul 2.30, tapi sebab tunggu awak pukul 3 kena drag. Pukul 3 baru start majlis. Kalau boleh, kena ikut atur cara majlis. Biasanya pada kad-kad jemputan dia akan sediakan siap-siap atur cara majlis. Jadi kita sebagai tetamu kena patuh kepada atur cara majlis tersebut. Baik, yang kedua, tumpuan tetamu akan terganggu. Contoh, awak sebagai tetamu tapi hadir jam 3 petang. Sepatutnya pukul 2.30. VVIP tengah berucap di hadapan dan tiba-tiba awak masuk dalam dekat pintu dewan. Jadi tetamu tengah fokus pada ucapan di hadapan, tiba-tiba ada orang baru masuk lalu. Jadi tumpuan tu akan bertukarlah, daripada dengar ucapan tiba-tiba nampak awak lalu, terus tumpuan kepada awak. Jadi tak best. Majlis tu tak cantik lah. Okay. Yang ketiga, suasana majlis kurang menyenangkan. Ini yang saya cakap tadi lah. Kurang menyenangkan, tak cantik. Okay, seterusnya, tetamu berasa kurang selesa. Dan akhir sekali, penganjur berasa malu. Okay, sebabnya dia dah susun cantik-cantik, tiba-tiba awak pula buat masalah, datang lambat. Jadi dia malulah dengan VVIP yang telah dijemput tadi. Okay. Kesimpulannya, adab yang diamalkan dalam majlis rasmi atau tidak rasmi akan mencerminkan perwatakan seseorang individu. Semua tetamu akan berasa gembira apabila majlis berjalan dengan sempurna. Nilai hormat perlu diamalkan ketika menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Manakala nilai kerajinan dan kesederhanaan yang diamalkan akan memberikan keselesaan kepada semua pihak dalam setiap majlis. Dan yang terakhir, nilai hemat tinggi juga perlu diamalkan supaya pelaksanaan majlis berjalan lancar seperti yang dirancang. Okey, murid-murid, kita akan tengok pengukuhan pada muka surat 152 buku teks masing-masing. Okey, dia suruh teliti gambar di bawah, kemudian jawab soalan di bawah. Ada 2 gambar dekat situ dia bagi. Okey, jadi gambar pertama kenyataannya adalah ayah Manjit Kaur baru sahaja meninggal dunia. Sarah dan Wailing menziarahi keluarga Manjit Kaur untuk memberikan penghormatan terakhir. Semasa mengucapkan takziah, Wailing berasa tidak selesa dengan sikap Sarah yang tidak menghormati majlis. Okey, kalau tengok keadaan kat situ, kawan dia bersimpatilah dengan kematian bapa Manjit tu tadi. Okey, tapi Sarah tu, kalau tengok gambar kat situ, Sarah tu gembira. Patutnya dia kena hormatlah kawan dia yang tengah bersedih tadi tu. Okey, gambar kedua,
Yoshini memakai baju tidak formal pada hari anugerah cemerlang. Apabila sampai di sekolah, Yoshini berasa terkejut kerana semua kawannya memakai pakaian seragam sekolah. Macam tadilah saya kata, kena peka pada majlis yang kita nak hadiri, sama ada majlis rasmi atau tidak rasmi. Sebab itulah bila tengok keadaan macam ni, inilah kalau kita tidak peka kepada majlis yang kita nak hadiri. Okay. Alright. Tengok soalan pertama. Dia tanya kat situ, wajarkah perlakuan yang ditunjukkan oleh watak-watak di atas? Okay, jadi ada dua watak. Satu tadi watak Sarah yang tidak menghormati rakannya, dan yang kedua watak Yoshini yang salah memilih pakaian semasa menghadiri hari anugerah cemerlang. Jadi jawapan saya dekat sini tidak wajar. Okay, maksudnya tindakan mereka berdua ni tidak wajar lah. Mereka sepatutnya mengamalkan adab ketika berada di majlis tertentu. Tengok pada situasi dan juga majlis yang kita hadiri. So kita kena faham dan kita kena menghormati adab dalam majlis tersebut. Kalau tadi tu majlis menziarahi kematian, kenalah berasa sedih, simpati. Kalau pergi majlis anugerah, kenalah berpakaian formal. Okay, alright, kita terus ke soalan nombor 2. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh kedua-dua watak semasa menghadiri majlis tersebut? Ini saya dah jawab tadi dalam soalan yang pertama. Sarah sepatutnya menunjukkan rasa simpati dan sedih dengan kematian ayah Manjit Kaur. Manakala Yoshini sepatutnya peka dengan majlis rasmi dan dia sepatutnya berpakaian formal. Okay. Dan nombor 3, mengapakah anda perlu beradab ketika menghadiri majlis? Ini kepentingan tadilah, kepentingan kenapa kita perlu beradab. Okey, yang pertama majlis dapat berjalan dengan lancar, dengan cantik. Yang kedua, imej penganjur dan tetamu terpelihara. Dan yang ketiga paling penting, disiplin diri dapat dibentuk. Okey, jadi berdasarkan topik kali ini, saya mengharapkan pelajar lebih peka terhadap majlis yang akan dihadiri selepas ini. Okey, kalau sebelum ni tak tahu, tapi ini dah belajar, dah tahu apa majlis rasmi dan apa majlis tidak rasmi, dan bagaimana pakaian dan juga adab-adab semasa menghadiri majlis sama ada majlis rasmi ataupun majlis tidak rasmi. Okey, so ini baru basic. Ada lagi banyak yang awak akan belajar nanti. Okay. Mungkin nanti dah bekerja, dah belajar di peringkat yang lebih tinggi. So awak akan tahulah protokol-protokol dan juga tata cara nak menghadiri majlis, terutamanya majlis rasmi yang melibatkan orang-orang VVIP. Okay. Jadi sehingga bertemu lagi. Terima kasih.